Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosli. Berita utama, sebanyak 15 sekolah mubalih di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tarat menerima bantuan dana Mission School bagi tahun 2023 Fasa 2 melalui unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR. Simbolik penyerahan dana berjumlah keseluruhan RM1,563,440 itu telah disempurnakan oleh Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Tarat, Datuk Sri Roland Sagah Wiin pada Rabu. Sementara itu, Datuk Sri Roland Sagah mengingatkan agar penerima cek UNIFOR segera menunaikan cek tersebut bagi mengelak ia mencapai tarikh luput. Katanya setiap permohonan yang menerima peruntukan daripada UNIFOR harus menghantar laporan kepada lembaga pengarah UNIFOR. Selain itu, jelasnya lagi setiap peruntukan dan projek rumah ibadat harus dilaporkan kepada pusat bishop dan pusat mazhab masing-masing. Antara yang menerima bantuan tersebut ialah Sekolah Kebangsaan SK St. Dunstan Maang, Padawan berjumlah RM50,000, SK St. Matthew Mundai berjumlah RM55,000, SK St. James Rayang Padawan berjumlah RM62,000, SK St. Ambrose Panco Serian berjumlah RM70,000, SK St. Barnabas Baru Serian berjumlah RM80,000, SK St. Sweeten Payang Padawan berjumlah RM89,000, SK St. Edward Belimbing berjumlah RM95,000 dan SK St. Elizabeth Tijirak Padawan berjumlah RM118,000. Manakala SK St. Alban Ampungan Serian menerima bantuan berjumlah RM134,920, SK Subang Padawan berjumlah RM134,920, SK Sirakrian Padawan berjumlah RM134,920, SK St. Peter Simpok Padawan berjumlah RM134,920, SK Pesang Begu Padawan berjumlah RM134,920, SK Pangkalan Kuut Padawan berjumlah RM134,920 dan SK Kampung Gayu Padawan berjumlah RM134,920. Seterusnya, program Jelajah Gunting Rambut Percuma kembali ke sekolah menyasarkan lebih 400 pelajar sekolah di sekitar Dun Semop. Program yang diadakan Saban tahun ini anjuran bersama Pusat Khidmat Adun N42 Semop, Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Sebekas Cawangan Semop dan Pemuda Parti Pusaka Bumi Putra Bersatu PBB Semop bermula 27 hingga 29 Disember 2023. Seramai 13 tukang gunting terdiri daripada belia Sarbekas dan pemuda PBB Semop melakukan kerja menggunting rambut secara serentak di 21 destinasi seperti Dewan Masyarakat, Balai Raya dan Rumah Panjang selama 3 jam di setiap lokasi. Pusat Khidmat Adun Semop juga menyediakan 10 orang sukarelawan belia bagi membantu kerja persediaan dan pengurusan selain menyediakan peralatan gunting rambut. Ketika diminta mengulas mengenainya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop, Dato' Abdullah Saidul berkata, aktiviti tahunan semasa cuti sekolah ini merupakan hasil kerjasama antara pihak Pusat Khidmat Adun Semop Sebekas Cawangan Semop serta pemuda PBB Semop. Katanya antara maklumat pelaksanaan program tersebut adalah bagi membantu ibu bapa menjimatkan kos dan masa untuk menggunting rambut anak-anak mereka bagi memulakan sesi persekolahan setelah cuti sekolah tamat. Sebenarnya program gunting rambut percuma ini adalah ilham mereka sendiri, iaitu warga belia desa di kawasan Dun saya. Kerana keinginan mereka untuk terlibat dalam aktiviti khidmat masyarakat. Saya akan sentiasa menyokong cadangan aktiviti belia ini kerana mereka menunjuk kesanggupan dan kesungguhan untuk membuktikan bahawa warga muda desa juga prihatin dan mampu memberi sumbangan dalam proses pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam kawasan penempatan mereka. Jiwa mereka besar untuk menjadi ahli masyarakat yang produktif dan progresif. Dato' Abdullah yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS menambah, program seperti ini mampu
menjadi platform bagi memperkukuhkan persefahaman, kerjasama dan perpaduan pelbagai kaum rakyat kawasan ini dan sekitarnya. Beralih dengan laporan berikut, persiapan bagi sambutan ambang Tahun Baru 2024 berjalan dengan lancar dan pelbagai persediaan telah dilakukan. Ikuti laporan lebih lanjut daripada wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Firdaus Matran yang berada di lokasi. Baik, Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Saya Firdaus Matran yang kini berada di tebingan Sungai Sarawak. Dan pada malam ini seperti yang kita lihat ya, pelbagai persediaan yang telah dilakukan oleh pihak yang hadir pada malam ini, dan juga difahamkan juga Menteri yang bertanggungjawab iaitu Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merangkap Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak turut hadir menyaksikan persiapan ambang Tahun Baru 2024. Baik, apa yang saya boleh baca kat sini iaitu untuk ambang tahun baru ini berbagai pengisian yang bermula daripada 8 pagi iaitu aktiviti senam aerobik, senam kenyalang, pesta karaoke rakyat, pertandingan demonstrasi dan pameran seni visual Arca, Kawagon dekat Godown Amphitheatre, bergendang dan bermukun, persembahan tradisional, kelas bimbingan seni, basking mini gig dan juga persembahan Yayasan Perpaduan Portres serta persembahan daripada Sons Junior. Dan difahamkan juga pada waktu malam tersebut kita mempunyai pelbagai segmen iaitu persembahan daripada artis-artis Sarawak dan yang juga popular seperti Datuk Amy Search, Datuk Zainal Abidin. Dan pada segmen yang kedua tepat pada jam 10 malam iaitu segmen rasmi di mana Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg turut merasmikan tiang bendera dan juga countdown 2023. Dan saya juga difahamkan pada segmen pasca countdown nanti selepas daripada sambutan countdown 2024 turut diadakan persembahan daripada artis-artis popular iaitu Her Husaini, Difem dan Floor ATN. Dan seperti yang kita lihat juga pada hari ini orang ramai yang berkunjung turut hadir menyaksikan persiapan ambang tahun baru ini. Mungkin ini saja yang dapat saya kongsikan untuk UKAS. Kembali ke studio. Hello guys, kami Bob Yunus. So, kita orang Sarawak jangan lupa datang konsert countdown pada 31 tu malam guys. So, jangan lupa datang Mbak Chan orang, Mbak siapa-siapa, okey? Kami sudah chat lagu kami. Assalamualaikum, hai, saya Saiful Hamdan. Ingin menyeru kepada rakyat Sarawak, orang Kuching khususnya datang untuk menyambut tahun baru pada malam 31 bulan. Hi, I'm Raquel here. Welcome you guys to the countdown of 2024 at Waterfront. Alright, see you guys there. Seterusnya, perolehan pendapatan Sarawak yang dianggarkan berjumlah 13.1 bilion ringgit seperti diumumkan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg baru-baru ini membuktikan ekonomi Sarawak semakin kukuh dan berkembang dengan baik. Semua ini hasil dari pelbagai usaha yang dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak dengan merekayasa pendapatan khususnya dalam industri tenaga baru seperti hidrogen, karbon kredit dan sebagainya. Dengan jumlah pendapatan yang terus meningkat setiap tahun, rakyat Sarawak berharap kerajaan negeri dapat merancakkan lagi penyediaan kemudahan asas pada tahun 2024 untuk manfaat rakyat khususnya di kawasan luar bandar. Saya harap kerajaan negeri Sarawak dapat menambah baik kemudahan asas seperti bekalan air, elektrisiti dan juga jalan raya. Sebab di kawasan luar bandar masih kekurangan air yang diperlukan oleh penduduk. Untuk tahun depan kami berharap Sarawak lebih maju dari segi nyempun pengangkutan awam lah maksud kami. Sebab kita stop kami kurang lah bagiannya. Kadang pun ada pun penyelenggaraan yang kurang. Ya je lah. Kami harap. Okay, pertama sekali tanya kepada Kerajaan Sarawak kerana telah berjaya membangunkan Sarawak, dan saya harap kerajaan boleh fokus kepada infrastruktur dan pembangunan pendidikan Sarawak supaya kita boleh mengembangkan potensi anak-anak negeri Sarawak supaya boleh mencapai status Sarawak maju pada masa depan.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin Tengah Hari dengan paparan persiapan bagi sambutan ambang tahun baru 2024 di sekitar Kuching. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.